Kumpulan kami diberi nama kumpulan Lady Boss. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Nur Khairul Ashikin binti Jamaluddin, nama matrik 266232, dan rakan saya Tang Ziyun, nama matrik 266798, dan seterusnya Ifa Tasni binti Rasul, nama matrik 266560. Nama matrik saya 266232. Okay, saya akan membentangkan bahagian pengenalan syarikat dan masalah pengurusan kualiti yang dihadapi oleh syarikat Old Town. Okey, pertama sekali latar belakang Old Town. Old Town ditemukan pada tahun 1999 oleh 2 orang, iaitu Encik Goh Chen Ming dan Encik Tan Seyap. Dia merupakan sebuah kedai kopi yang terletak pada Ipoh, Perak pada suatu ketika dahulu. Daripada sebuah kedai kopi yang kecil, Old Town kemudian berkembang menjadi pengeluar campuran minuman segera. Pada tahun 2005, Old Town kemudian menceburi dalam bidang perkhidmatan pemakanan dengan membuka rangkaian cawangan kafe dan dibuka bukan sahaja di seluruh Malaysia, malah ke negara luar seperti Singapura dan China. Okey, kemudian syarikat Old Town ini memperkenalkan jenama yang baru, iaitu Old Town White Coffee. Kini syarikat Old Town terlibat dalam operasi rantaian kafe, pembuatan dan pengeluaran produk kopi 3-in-1, penjualan kopi dan minuman lain. Sehingga hari ini produk kopi putih Old Town telah diekspor lebih daripada 13 negara di seluruh negara. Objektif utama Old Town adalah untuk menjadi jenama kopi putih yang paling terkemuka di Asia Pasifik. Aktiviti perniagaan Old Town ini pula terbagi kepada 3 kategori, iaitu operasi cawangan kafe, pembuatan kopi dan pemasaran kopi. Okey, sekarang saya akan bentangkan tentang masalah pengurusan kualiti yang dihadapi oleh syarikat Old Town. Antara masalah yang dihadapi saya akan highlight pada 4 poin. Yang pertama ialah drive-thru, minuman yang tak banyak pilihan, ketidakcekapan dalam pengurusan konflik, dan akhir sekali ialah isu perkawaman pada iklan pekerjaan. Okey, untuk poin yang pertama ialah drive-thru. Masalah yang dihadapi oleh syarikat Old Town adalah tidak mempunyai drive-thru. Ia menyukarkan kepada pelanggan untuk membuat pesanan. Pelanggan terpaksa turun masuk ke dalam premis bagi membuat pesanan. Ia akan memakan waktu yang panjang dan menyukarkan pelanggan bagi yang mempunyai anak kecil dan warga emas. Tambahan pula, semasa musim COVID, pelanggan tidak dibenarkan untuk makan di premis dan hanya dibenarkan membungkus makan tersebut dan dibawa pulang. Keadaan ini menyebabkan perniagaan kafe Old Town merosot semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP lah. Dengan adanya drive-thru dapat memudahkan pelanggan untuk membuat pesanan tanpa perlu memesan di kaunter di dalam premis. Okey, untuk poin yang seterusnya ialah minuman yang tak banyak pilihan. Okey, syarikat Old Town adalah rangkaian produk dan makanan yang tidak banyak pilihan lah. Walaupun Old Town memperkenalkan beberapa jenis kopi 3 dalam 1 dengan pelbagai perisa, namun rangkaian produk kopi Old Town masih belum dikatakan tidak mencukupi. Seterusnya, makanan dan minuman yang ditawarkan di kafe Old Town walaupun boleh memenuhi cita rasa Malaysia, namun Old Town tidak menawarkan makanan yang lebih digemari oleh pelanggan sekarang seperti makanan rendah kalori, makanan rendah lemak, makanan rendah gula dan sebagainya. Makanan yang sedia ada boleh dikatakan kurang sesuai untuk kanak-kanak dan kepada warga emas. Okey, poin yang seterusnya ialah ketidakcekapan dalam pengurusan konflik. Hal ini dapat dilihat pada isu yang berlaku pada 14 November tahun 2022. Sebuah video telah menular di media sosial yang mendakwa mi kari Old Town tidak halal kerana menggunakan daging babi di dalam kandungan mi mereka. Namun syarikat Old Town menolak semua angin dan dakwaan bahawa produk-produk mereka mengandungi bahan tersebut. Old Town menekankan bahawa semua cawangan Old Town Malaysia memegang sejak pengesahan halal Malaysia SPHM sejak tahun 2010. Okey, poin yang terakhir ialah isu perkawaman pada iklan pekerjaan. Konflik isu perkawaman ini telah berlaku di cawangan Austin Heights, Johor Bahru, yang telah mengeluarkan satu iklan pekerjaan yang berbau perkawaman yang telah sedikit menyinggung sentimen perkawaman kerana syarikat tersebut menyatakan bahawa mereka lebih mengutamakan calon pemohon daripada kaum Melayu dan Cina sahaja. Hal ini berlaku sensitiviti lah pada kaum yang lain. Hal ini berlaku kerana ketidakkecakapan dalam pengurusan syarikat Old Town.
pihak pengurusan tidak menetapkan standard yang seragam untuk semua kaki tangan dan cawangan, dan tidak menapis sebarang iklan jawatan kosong tersebut. Ya, selamat sejahtera doktor. Nama saya Tang Ziyun, nombor matriks 266798. Ingin membentangkan assignment kami berkenaan dengan syarikat penanda aras. Syarikat penanda aras yang kami pilih adalah Starbucks Corporation. Dan Starbucks merupakan sebuah syarikat antarabangsa rangkaian kopi yang berasal daripada Amerika Syarikat. Dan ia juga merupakan syarikat kedai kopi yang terbesar di dunia. Starbucks mula dibukukan pada tahun 1971 di Seattle, Washington. Dan pada awal penubuhan, Starbucks hanyalah sebuah kedai yang menawarkan biji kopi panggang, menjual sebuah kopi, teh dan sedikit rempah ratus. Dan kini, Starbucks berjaya mengembang jenamanya di kebanyakan negara dalam dunia, termasuklah di kawasan Amerika Utara dan Amerika Selatan, termasuklah di Eropah, termasuklah di Asia dan lain-lain. Dan sehingga hari ini, Starbucks mempunyai lebih daripada 16,000 buah kedai di 49 negara. Starbucks menawarkan pelbagai rangkaian produk seperti kopi, minuman bancuh tangan, peralatan bancuh kopi, peralatan tapur seperti cawan, mangkuk, mug, aksesori, buku dan lain-lain. Selain itu, Starbucks juga menawarkan pelbagai jenis makanan segar seperti pastry, sandwich, salad, pasta dan sebagainya. Memandangkan perniagaan yang dijalankan oleh Starbucks adalah lebih kurang sama dengan perniagaan yang dijalankan oleh Old Town, iaitu masing-masing mempunyai jenama kopi yang sendiri, masing-masing menjual produk kopi, dan masing-masing juga menjalankan perniagaan kafe, rangkaian kafe. Oleh itu, kami memilih Starbucks sebagai syarikat penanda aras. Jenis penanda aras yang digunakan dalam assignment kami, penanda aras merupakan satu proses yang sistematik dan berterusan, dan ia digunakan untuk mengenal pasti, mempelajari, mengubah suai, melaksanakan amalan-amalan terbaik daripada organisasi lain untuk mencapai prestasi yang cemerlang. Dan dalam konteks ini, proses penanda aras memerlukan syarikat Old Town untuk mempelajari apa yang terbaik yang dilakukan oleh syarikat Starbucks supaya Old Town sendiri akan menjadi sebuah syarikat yang lebih baik. Dan dalam proses ini, syarikat Old Town akan membuat perbandingan dengan syarikat Starbucks untuk menambah kebaikan produknya, perkhidmatannya ataupun proses-proses kerjanya. Dan penanda aras ini akan digunakan sebagai satu alat untuk mengukur pencapaian Old Town dalam sesuatu standard cemerlang. Penanda aras penting dilakukan oleh syarikat Old Town kerana proses penanda aras mengukur prestasi syarikat Old Town sendiri dengan perbandingan dengan syarikat Starbucks, dan ini akan mencetuskan satu persaingan yang sihat dan akan menghasilkan lebih banyak idea-idea penambahan kepada syarikat Old Town. Ini juga akan membantu syarikat Old Town mengelakkan mereka daripada bersikap selesa dengan prestasi yang sekarang, dan ia seterusnya akan merangsang syarikat Old Town untuk mencari idea yang lebih baik untuk dilaksanakan. Dan penanda aras juga boleh membantu syarikat Old Town untuk meningkatkan kepakarannya dalam proses kerja. Terdapat 4 jenis penanda aras dalam pengurusan kuantiti. Antara penanda aras yang kita rasa paling sesuai digunakan adalah penanda aras pesaing atau lebih dikenali sebagai competitor benchmarking. Penanda aras pesaing melibatkan proses perbandingan secara langsung, dan antara aspek-aspek yang boleh digunakan dalam proses perbandingan adalah seperti proses kerja, produk dan perkhidmatan. Perbandingan dari segi proses kerja boleh dilakukan dengan membandingkan proses pembuatan kopi di kilang Old Town dengan Starbucks. Tahap kemahiran pekerja, penggunaan mesin-mesin yang canggih dan berteknologi, tahap kebersihan kawasan kilang, teknik memanggang biji kopi, cara untuk mengelakkan pembaziran bahan mentah, dan
kelancaran ataupun kelajuan dalam pembungkusan dan sebagainya. Proses pembuatan kopi ini boleh dibandingkan oleh syarikat Oldtown dengan Starbucks untuk mencari kelemahan sendiri yang boleh diperbaiki dan boleh difikirkan boleh membuat penambahbaikan. Dan seterusnya, perbandingan produk boleh dilakukan dengan membanding kopi 3-in-1 yang dikeluarkan oleh Oldtown dan juga kopi segera seperti kapsul, kopi 3-in-1, kopi dalam ready to drink dalam botol yang dikeluarkan oleh syarikat Starbucks. Sebab kopi 3-in-1 yang dibuat oleh kilang Oldtown sememangnya digemari oleh kalangan rakyat atas harga dapatan dan perisa pelbagai. Namun produk Oldtown boleh dikatakan kurang diminati oleh penggemar kopi yang sebenar yang suka kepada aroma yang lebih sempurna. Starbucks telah menjalankan kerjasama dengan syarikat Nestle untuk memperkenalkan rangkaian kopi yang baru seperti latte macchiato, Starbucks House Blend, Starbucks Blonde Espresso, kapsul Starbucks dengan kolaborasi dengan mesin kopi Nestle dan sebagainya. Dan rangkaian produk yang baru ini menggabungkan kepakaran antara dua jenama kopi yang paling terkenal di dunia, iaitu Starbucks dan Nestle. Perbandingan perkhidmatan pula boleh dilakukan dengan membanding rangkaian restoran dalam kafe Oldtown dengan rangkaian kafe Starbucks. Semua kaki tangan di mana-mana cawangan Starbucks telah menerima latihan dan penilaian yang seragam. Oleh itu, perkhidmatan dan pertuturan di mana-mana cawangan adalah mengikut tahap standard yang sama, dan ini memberi satu gambaran kepada para pelanggan bahawa syarikat Starbucks sangat menitik beratkan mutu perkhidmatan yang diberi. Dan selain itu, kafe Starbucks bukan sahaja menawarkan rangkaian kopi dan makanan yang berbagai, tetapi juga menawarkan satu perkhidmatan yang luar biasa, iaitu pelanggan boleh memesan menu yang tersembunyi, di mana menu tersembunyi ini kadang-kadang boleh ditetapkan custom made oleh pelanggan, dan pelanggan boleh memesan kopi dengan resipi sendiri. Dan perkhidmatan macam ini akan membuat pelanggan rasa keperluan mereka diutamakan. Oleh itu, dengan membandingkan kelebihan-kelebihan daripada syarikat Starbucks seperti ini, syarikat Oldtown boleh mempelajari apa kelebihan-kelebihan syarikat Starbucks dan cuba mempelajari amalan macam ini untuk mempraktikkan ke dalam syarikat Oldtown sendiri untuk memperbaiki mutu perkhidmatan atau mutu produk supaya ia boleh bertahan dengan lebih lama pasaran sekarang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih, dan seterusnya akan hantar kepada saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Hai, nama saya Ifatasni Majerasul, nometrik 266560. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai cadangan dalam penyelesaian masalah Oldtown White Coffee. Cadangan yang pertama yang kita boleh buat, inovasikan produk dan perkhidmatan. Oldtown perlu menghasilkan idea-idea yang bernas dan kreatif bagi menghasilkan lebih banyak jenis menu dan rasa yang baru seperti syarikat penanda aras dengan kreativiti yang mengagumkan. Mengikut trend semasa dan permintaan pelanggan mencari minuman kopi yang tinggi masa kini. Sebagai contoh, Oldtown boleh mewujudkan set menu bagi kanak-kanak warga emas serta makanan yang mengandungi kurang gula, garam dan rendah lemak khas bagi pelanggan yang mengamalkan penjagaan makanan diet. Yang kedua adalah aplikasi teknologi dalam promosi. Bidang pemasaran perlu memperlukan lagi promosi. Oldtown perlu mewujudkan laman komuniti sendiri bagi memudahkan pelanggan mengetahui dan berkongsi pengalaman mengenai produk dan perkhidmatan Oldtown White Coffee. Sebagai contoh, Oldtown juga boleh membina bas di media sosial seperti Facebook dan Instagram mempromosikan perkhidmatan Oldtown.
Ia dapat memudahkan pelanggan untuk mengakses dan dapat meningkatkan kepuasan terhadap perkhidmatan yang diberikan. Yang ketiga adalah dengan kepelbagaian tawaran nilai bagi menambah keuntungan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oldtown perlu mempelbagaikan tawaran tambah nilai kepada pelanggan. Sekiranya Oldtown mempunyai dana yang lebih, separuh daripada dana tersebut perlu disumbangkan kepada tawaran perkhidmatan tambah nilai baru kepada pelanggan. Sebagai contoh, penghantaran makanan yang dipesan secara online dengan percuma menawarkan harga lebih rendah kepada hujung bulan kepada pelanggan lingkungan umur, warga emas, kanak-kanak serta pelanggan atas talian. Ia dapat mengukuhkan kesetiaan pelanggan terhadap perkhidmatan digital. Yang keempat adalah penambahan proses penempahan dan pengagihan. Untuk mengoptimumkan output organisasi, syarikat perlu meningkatkan keberkesanan dalam sistem penempahan dan pengagihan sesuatu produk dan perkhidmatan. Sebagai contoh, mengemaskini sistem maklumat pengurusan dengan mereka bentuk sistem pemprosesan dari segi informasi dan kawalan bagi membantu pembentukan dasar bagi semua lapisan pengurusan. Penyelesaian yang terakhir adalah pengurusan sumber manusia juga perlu diambil dengan mewujudkan kaki tangan yang berpengetahuan tinggi. Kaki tangan yang bekerja adalah satu aset utama syarikat Oldtown yang perlu dibekalkan dengan faedah-faedah yang besar seperti saham, akaun persaraan dan budaya yang sihat. Orang juga perlu menitik beratkan kebajikan kaki tangannya dan pelaksanaan kenaikan gaji minimum dapat membantu pekerja dalam mengurangkan kos sara hidup yang semakin meningkat serta menaikkan semangat mereka untuk terus berkhidmat bersama Oldtown. Dengan pelaksanaan gaji minimum ini dilihat mampu memberikan impak positif terhadap situasi kewangan peribadi Oldtown untuk tempoh masa yang panjanglah, terutamanya mereka yang mempunyai keluarga. Kenaikan gaji ini bukan sahaja sebagai tanda penghargaan ke atas jasa pekerja yang telah lama berkhidmat, tetapi akan menarik minat generasi muda serta pelbagai individu yang minat untuk menceburi industri F&B. Oldtown juga boleh mengadakan latihan progresif berterusan bagi membantu mereka menyesuaikan diri dan mengasah kemahiran yang diperlukan untuk bekerja. Kesimpulan yang boleh kita ambil adalah falsafah di sebalik penanda aras adalah sikap rendah diri dan sentiasa mengaku kelemahan sendiri dan mempelajari daripada pihak lain dengan hati yang terbuka. Objektif utama penanda aras adalah untuk meningkatkan kualiti sendiri melalui penambahbaikan sesuatu proses kerja supaya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagi menangani persaingan hebat dengan jenama lain, syarikat Oldtown perlu sentiasa meninjau pemboleh ubah yang boleh mempengaruhi perkembangan syarikat dari semasa ke semasa. Oldtown juga mestilah mempelbagaikan penggunaan produk kopi rasa yang berlainan setiap tahun serta membuat banyak promosi hujung minggu bagi menarik lebih ramai orang datang dan tertarik untuk berkunjung ke Oldtown. Syarikat ini merupakan salah satu syarikat kopi yang terkenal di Malaysia. Oldtown perlu membuka lebih luas pasaran cawangannya di seluruh negara bagi dikenali ramai dan bersaing dengan syarikat besar yang lain. Oldtown juga mampu bersaing ke pasaran luar untuk diperkenalkan di seluruh ASEAN dan mampu menjenamakan semula dan bersaing dengan syarikat lain dengan menggunakan bahan yang sama. Selain itu, Oldtown perlu menyediakan pelbagai perkhidmatan seperti GrabFood, Foodpanda yang dapat membuat pesanan dan penghantaran terus ke rumah pelanggan. Akhir sekali, Oldtown merupakan syarikat yang menghargai kepelbagaian, kesamaan dan keterangkuman dalam tenaga kerja. Oldtown juga menawarkan lebih daripada 100 produk yang menyelerakan dan memenuhi selera penggemar makanan tempatan dan restoran kopitiam halal terbesar yang ditubuhkan pada tahun 2005.